usaha cikgu macam ni je lah yang cikgu mampu. Yang selebihnya atas diri kamu sendiri. Sama ada kamu nak tak terima benda tu. Jadi bila nak, pastikan buat betul-betul apa yang cikgu tunjuk lepas ni. Kod-kod masuk. Kod-kod masuk macam mana tiba-tiba masuk sebiji, kamu dah rugi. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat semua, cuba untuk selesaikan. Kalaulah soalan ni kamu tak ada idea nak buat, maksudnya kamu belum cukup lagi nak study tu. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada apa yang dimaksudkan dengan UASA. Kamu kan form 1. Form 1 kan, UASA yang pertama untuk tingkatan 1. Ya, Naim. Kenapa Naim angkat tangan tu? Ke terangkat? Jibril. Jibril, suara cikgu lag ke? Ke okey je? Okey je. Okey. Okey. Jadi cikgu pergi kepada soalan UASA. Apa ni UASA? U dekat sini adalah ujian. A dekat sini adalah akademik. S dekat sini sesi. A dekat sini adalah sesi akhir. Ujian terbalik pula. Ujian akhir sesi akademik, sorry. Okey, ujian akhir sesi akademik. Itulah UASA. Jadi UASA ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Untuk matematik, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Cikgu ajar kamu cara nak skor malam ni. Okey, yang pertama adalah bahagian A. Bahagian A. Yang kedua adalah bahagian B. Bahagian B. Dan yang terakhir adalah bahagian C. Ada 3 bahagian. Kita pergi satu-satu. Bahagian A dekat sini semua, bahagian A dekat sini adalah objektif. Objektif tu maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu objektif tu maksudnya apa? Dia dah jawab ABCD. Ya, pandai. Dia adalah ABCD. ABCD. Jadi kejap ada kawan-kawan. Jadi bila cikgu cakap A, B, C, D, kena faham satu benda. Dia adalah soalan pilihan jawapan. Bila cikgu cakap dia adalah soalan pilihan jawapan, maksudnya kamu tahu ke ataupun kamu tak tahu ke pasal dia punya soalan. Tapi kalau kamu tak tahu, kamu boleh je bulatkan A ke B ke C ke D. Kamu boleh je bulatkan A ke B ke C ke D. Saya tak tahulah cara nak jawab soalan nombor 1 ni. Bulatkan je. Bila kamu bulat kod-kod betul. Jadi sebab itulah malam ni cikgu tak pergi kepada bahagian A. Cikgu pergi kepada bahagian B. Bahagian B ni apa? Bahagian B ni adalah subjektif. Dan bahagian C pun adalah subjektif. Okey. Jadi apa beza bahagian B dengan bahagian C? Markah dia beza. Kalau dekat bahagian A, dia ada 20 soalan. 20 soalan menandakan satu soalan, satu markah. Maksudnya dia ada 20 markah dekat bahagian A. Untuk bahagian B, dia ada soalan yang berbentuk, kita panggil soalan struktur. Okey, 20 markah juga. Okey. Dan kita pergi kepada yang terakhir bahagian C. Bahagian C ada 60 markah. Jadi cikgu nak kamu tambahkan. Dekat sini 20 tambah. Dekat sini 20
tambah dekat sini 60. Cuba tekan kalkulator masing-masing dapat berapa? 100. 100. Apa yang cikgu cuba nak bagi tahu ni? Maksudnya satu markah yang kamu tengok dekat situ menandakan 1%. Kamu jangan ingat, alah 3 markah je, alah 5 markah je. Jadi dekat situ kalau cikgu cakap 5 markah maksudnya 5%. Kalaulah kamu gagal 35, cikgu cakap macam ni lah. Kalau kamu gagal 38, nak lulus 40. Nak lulus 40. Yang inilah lagi 2% kamu nak lulus. 2% dekat sini tak besar pun. 2% dekat sini menandakan dia 2 markah. Jadi yang ni hari ni cikgu akan ajar kamu bahagian B. Kalau boleh kita habiskan terus dapat dah 20 markah. Okey, selalu orang cakap matematik ni susah. Okey, cikgu boleh terimalah. Ada orang cakap untuk tingkatan 1, tingkatan 2. Ya, memang. Kalau kamu cakap susah, ialah sebab kamu masih di level yang tu. Masih di level nanti kan. Contohlah kamu sekarang ni matematik tingkatan 1. Masa kamu level tingkatan 1, kamu rasa susah. Tapi bila kamu pergi level tingkatan 3, kamu dah form 3, kamu tengok balik soalan tingkatan 1, oh senang je. Tu maksud cikgu. Okey. Jadi orang cakap matematik ni mencabar, susah. Okey, cikgu akui, tapi bila orang cakap UASA ni susah lah. Itu cikgu macam kurang setuju. Sebab apa? Sebab nak skor UASA sangat-sangat mudah. Kita akan tengok malam ni. Okey, boleh ke cikgu nak teruskan? Boleh. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian B. Kamu salin elok-elok. Salin elok-elok. Kod-kod apa yang cikgu ajar malam ni kena spot dia. Kena spot. Kamulah yang beruntung nanti jawab exam terus je jawab. Cikgu cari usaha untuk kamu ni. Kamu sendiri sekarang tinggal untuk kamu sendiri usaha untuk kamu. Okey, kita tengok soalan nombor 1A. Cikgu, soalan ni soalan mudah je. 1A. Kita pergi kepada soalan 1A. Okey, cikgu bagi kamu masa 30 saat untuk fikir jawapan dia yang mana. Cikgu, saya tahu. Tahu? Kejap-kejap kita bagi kawan-kawan fikir. Okey, habis dah masa. Naim tahu kan? Mana satu jawapan dia? Negatif 15,700. Iya, pandai. Sebuah syarikat mengalami kerugian. Dia rugi, maksudnya dia jatuh kepada negatif. Kamu jangan pandang enteng. Jangan pandang satu markah. Kamu pandang dia, kamu tukar mindset kamu. Soalan ni adalah 1%. Maksudnya kamu dah ada 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay. Das. Jadi kalau orang fail UASA, cikgu macam mempersoalkan. Kalaulah kamu student cikgu kan, kamu fail UASA, cikgu macam mempersoalkan. Aku gagal ke ni? Maksudnya aku gagal menerangkan ke? Cikgu macam, aku ada buat silap apa-apa ke? Cikgu akan fikir macam tu. Sebab apa UASA? Macam ni dia dah dapat 1%. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Tadi kita buat soalan gariskan. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Di ruang jawapan tulis kalau dia betul, kita cakap dia benar. Kalau dia salah, kita cakap dia palsu. Cikgu bagi kamu 1 minit untuk cuba selesaikan. Tak payah hantar dekat cikgu. Kamu cuba selesaikan sendiri. Kamu cuba selesaikan dekat sendiri. Tengok betul-betul dekat depan ni, cuba selesaikan. Tanya diri kamu sendiri. Jangan tanya cikgu dulu. Tanya diri kamu, aku tahu tak pasal benda ni? Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Ingat, kelas malam ni ambil serius. Ambil serius. Okey. Kristina, B1. Agak-agak B1 tu jawapannya apa, Kristina? Benar ke palsu? Tak tahu?
Tengah fikir. Jibril. Jibril. Okey, agak-agak nombor 1 tu benar ke palsu? Tak tahu. Okey. Okey, jadi cikgu nak mula jawab kat depan boleh ke semua? Boleh. Okey. Bila cikgu cakap faktor, faktor ni adalah nombor yang boleh buat dia jadi nombor tu. Okey, macam mana tu? Okey, sebagai contoh bila cikgu cakap faktor bagi nombor 12. Faktor bagi nombor 12. Cikgu dah ada ajar dah cara nak cari faktor. 12 kamu bahagikan 1 sampai 10. Contohlah 12 bahagi 1. 12 bahagi 2. Kita buat 2 ni je dulu 12. 12 bahagi 1 dapat 12. 12 bahagi 2 dapat 6. Okey. Jadi ini adalah faktor bagi 12. 1 dengan 12. 2 dengan 6. Ini kita panggil dia nombor faktor bagi 12. 1, 2, 6, 12. Okey. Okey, betul dah? Sekarang dia cakap tentang faktor perdana. Faktor perdana adalah nombor-nombor dekat faktor tapi dia adalah nombor perdana. Nombor perdana tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu nombor perdana tu apa? Tak tahu? Jibril, nombor perdana tu apa? Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan nombornya. Ya, nombor boleh dibahagi dengan 1 dan nombor boleh dibahagikan dengan nombor dia sendiri. Itu je nombor perdana. Jadi kita nak check nombor 21 ni cikgu nak soal kamu. 21 tu nombor perdana tak? Tak. Jadi dekat sini kita terus tulis palsu. Palsu, perkataan palsu dekat situ adalah 1%. Habis dekat situ. Habis. Okey, nombor 2. 210 diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Ialah 2, 3, 5, 7. Apa tu? Perdana, faktor perdana. 2, 3, 5, 7. Semua ni kan nombor perdana. Sebab itulah dipanggil nombor faktor perdana. Okey, 210 betul ke? Tu faktor-faktor dia. Macam mana nak tahu? Kamu tekan je kalkulator. 2 darab 3 darab 5 darab 7. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 210. 210. Jadi 210. dekat sini dia adalah benar. Jadi perkataan benar kat situ menandakan 1%. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Pastikan kamu tengok ni apa yang cikgu ajar malam ni. Kok nanti soalan dalam exam lebih kurang sama je. Okey, habis. Kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu semua fikir. Daripada soalan C, tandakan right pada ketaksamaan linear. Okey, cuba fikir. Apakah ketaksamaan yang betul? Ingat, kod-kod soalan ni masuk nanti. Maksudnya, kamu dalam fikiran kamu dah kena ada data tentang benda ni. Okey. Okey, ada idea tak tu? Okey. Cikgu harap kamu ada idea. Adlin ada idea tak cara nak buat? Ada ke? Okey. Jibril ada idea tak tu? Rasa-rasa jawapan dia yang mana tu Jibril? Yang tengah tu. Yang tengah. Okey. Pandai. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu semua. Okey. Ketaksamaan linear dia ada 4 jenis. Lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan lagi kecil dan sama dengan.
Kamu kena fahamlah apa benda ni. Maksudnya pastikan sebelum masuk exam. Maksudnya malam ni kamu buat nota kecil, nota tepi, apa yang cikgu ajar, kamu study. Contoh tentang ketaksamaan ni, kamu dah study ke belum? Nanti buat nota kecil-kecil, kena study. Okey, jadi bilangan penumpang N yang boleh dimuatkan dalam sebuah bas adalah tidak lebih daripada 40 orang. Maksudnya mesti kurang daripada 40. Kalau N lagi besar dan sama dengan 40, maksudnya jumlah penumpang lagi besar, lagi banyak daripada 40. Sama juga dengan yang bawah, N lagi besar daripada 40. Maksudnya 41, 42. Tapi bila kita buat N lagi kecil dan sama dengan 40, maksudnya nilai paling besar dia adalah 40. Dan dia terus mengecil 39, 37, 36, 33, terus kecil. Jadi dekat sini saja bila kamu tahu apa maksud simbol tu, kamu dah ada 1%. Ubah mindset kamu, 1 markah tu menandakan 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Jelas. bagus. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 2. Cikgu nak kamu isi apa? Cikgu nak kamu isi. Ya, semua. Cikgu pergi ke page yang berikutnya. Okey. Okey, cuba bagi tahu apakah jawapan untuk nilai P. Cuba kamu, cikgu nak tengok kamu dapat tak idea. Ini adalah bahagian pemfaktoran. Kalau kamu rasa kamu tak tahu lagi tentang pemfaktoran, lepas kelas kita malam ni, buka balik. Tulis dalam buku kamu faktor. Cikgu Aman cakap faktor. Maksudnya kena study balik faktor. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit je. 1 minit je untuk kamu cuba fikirkan apakah rasa-rasanya nilai P tu. Okey. Naim, rasa-rasa nilai P tu berapa agak-agak? Ke tak tahu? Apa? Rasa-rasa berapa nilai P tu? Nilai P tak tahu lagi. Tak tahu. Ummu Atiyah, rasa-rasa nilai P tu macam mana? Saya rasa yang 3,375. 3,375. Okey, tak ada masalah. Senang je kalau kita nak tahu nilai P. Masing-masing boleh tengok. 3 dekat sini, 3. Ni darab 5. Darab 5. Darab 3. Darab 5. Darab 3. Cuba masing-masing tekan kalkulator, dapat berapa jawapan dia? 3,375. Iya. Ini je, tak perlu nak kira banyak-banyak pun. Ni 1%. Kamu dah ada 1%. Apa maksud gambar pokok tu, cikgu? Maksudnya cikgu teranglah juga walaupun dah dapat dah jawapan, cikgu terang cara guna gambar pokok ni. 3 ni kan dia duduk sorang-sorang, ada anak panah dia sorang, 1 je. Kalau 5 ni ada anak panah dia ada 2, dia bersangkut dengan 5, maksudnya 5 darab 5. Jadi kamu dapat 25. 3 ni 1 je, maksudnya 3 kamu bawa. Yang ni macam mana? Dia sangkut ni 5 dengan 3, maksudnya 5 darab 3, kita dapat dia 15. Ni sangkut ni cikgu, jadi kalau kamu tekan 3 darab 25 tu maksudnya darab 75. Ini sangkut juga, maksudnya 3 darab 15. 3 darab 15, kamu dapat 45. Cuba masing-masing tekan kalkulator, 75 darab 45 dapat berapa? 3,375. Iya, 3,375. Itu cara nak guna gambar rajah pokok tu. Tapi walaupun tak tahu jawapan, padahal dia dah bagi dah dekat bawah ni. Kamu tinggal darab je. Jadi soalannya adalah kamu tahu tak? Tahu dapat markah. Tak tahu tak dapat. Itu je. Tak kira, tak kena kira pun. Tak kena kira pun. Okey, habis dekat sini. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Ada 2 markah. Jangan pandang 2 markah. Pandang 2%. Pandang 2%. Okey, kita cuba buat soalan B. Sorry lah kalau cikgu pergi laju sikit.
Cikgu kalau boleh nak sebelum kamu masuk exam, takut masuk yang lebih kurang, sekurang-kurangnya kita dah study malam ni. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Cuba selesaikan soalan ni. Cikgu bagi masa 1 minit. Kalau kamu tak dapat nak selesaikan, maksudnya kamu kena tanya diri kamu balik. Kalau kamu tak dapat selesaikan, kamu tak ada idea pun pasal soalan dekat depan, maksudnya bila masa cikgu selesaikan tu, cikgu bagi hint macam mana nak selesaikan. Maksudnya cikgu akan bagi tajuk dia. Tajuk ni tajuk apa? Kamu tulis tajuk tu dekat tepi. Okey, tajuk ni nanti kena buka balik. Okey. Okey. Kristina, tahu tak tu jawapannya apa? Kristina tahu ke jawapan dia? Tak tahu. Okey. Adlin tahu ke jawapan dia apa? 2/6. 2/6. Okey. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, kamu tengok ni. Bila dia ada 2 markah, kalau soalan-soalan macam ni, maksudnya dia ada 2 jawapan. Yang ni bab ni kamu tak sempat belajar dengan cikgu. Cikgu terus ke depan sebab kita masuk pertengahan tahun kan. Okey, apa maksud nisbah setara? Nisbah tu apa? Persoalan tu sebelum cikgu jawab nisbah setara tu, kamu tahu tak nisbah tu apa? Ni cikgu terangkan Okey, maksudnya kamu study balik nisbah. Buka balik nisbah. Okey, jadi yang ini kita tengok ada berapa dulu kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada berapa yang berlorek? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang berlorek. Maksudnya 6/8. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ingat, pecahan boleh ditukarkan kepada nisbah. Macam mana nak tukarkan kepada nisbah? Maksudnya ambil nombor atas 6. Ambil nombor bawah 6 nisbah 8. Itu maksudnya ini nisbah. Ini bentuk nisbah. Ini bentuk pecahan. Okey, habis kat situ. Apa maksud nisbah setara? Nisbah setara ni adalah nisbah yang berkaitan. 6/8 boleh dikecilkan. Kecilkan dengan sifir berapa? Sifir 2. 6 bahagi 2, 8 bahagi 2. 6 bahagi 2, kita tekan kalkulator, kita dapat 3. 8 bahagi 2, kita tekan kalkulator, kita dapat 4. Maksudnya 3/4 tukarkan kepada nisbah. Bila kita tukarkan dia kepada nisbah, kita akan dapat nombor atas 3, nombor bawah 4. 3/4. Jadi ada 3/4 dekat sini. Bawa anak panah garisan. Satu garisan dekat sini menandakan satu markah. Bukan nak tengok jalan kerja sangat pun. Satu garisan tu 1%. Okey. Cikgu teruskan. Lepas tu ada 2 markah. 2 markah ni hati-hati. Maksudnya dia ada lebih daripada satu jawapan. Kalau dia ada 1 markah, ada 1 jawapan. Kalau dia ada 2 markah, ada 2 jawapan. Kalau ada 3, maksudnya ada 3 jawapan. Okey. Jadi dia 2 sekarang. Macam mana sekarang cikgu nak besarkan? Cikgu ambil 6/8 juga. 6/8. Tadi cikgu bahagi 2. Ni cikgu darab dulu. 6 darab 2 dapat 12. 8 darab 2 dapat berapa semua? 8 darab 2 dapat berapa? 16. Bagus. Okey. 12 dekat atas, 16 dekat belah bawah. Ada 12 nisbah 16. Jadi soalan ni kamu layak dah dapat 2%. 2 markah menandakan 2%. Apa maksud setara ni cikgu? Cikgu dah ajar kamu cara tukarkan pecahan ke nisbah. Cikgu tak terangkan apa tu setara. Setara tu maksudnya nilai dia sama.
Nilai dia sama. Contoh, pecahan kita 6/8. Cuba masing-masing tekan kalkulator, ambil nombor atas bahagi nombor bawah. 6 bahagi 8 dapat berapa? 3 Dapat per berapa? 4. 3/4. Bagi jawapan dalam perpuluhan. 0.57. 0.75. 75. Okey. Okey, 3/4. Ambil 3 dekat atas, bahagi nombor bawah. 3 bahagi 4 dapat berapa? 0.75. 75. Okey, kita ambil 12 bahagi dengan 16 pula. 12 bahagi 16 dapat berapa? 0.75. Iya, itulah apa yang dimaksudkan dengan nisbah setara. Nilai dia sama. Setara tu maksudnya nilai dia sama. Nilai adalah sama. Cikgu, 2 dengan 6 ni tak sama ke nisbah dia? Kamu ambil 2, ingat 2 nisbah 6, 2 ni nombor atas, 6 ni nombor bawah. 2 bahagi dengan 6, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.33333. Sebab itulah kamu tak boleh garis dekat situ. 10 dengan 12 ni tak ke? Ambil nombor 10 bahagi nombor 12. 10 bahagi 12. 10 bahagi 12 kamu dapat 0.83333. Jadi itulah yang dimaksudkan dia tak setara. Nisbah setara bila kamu ambil nombor atas bahagi nombor bawah, kamu dapat nilai yang sama. Itu je. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Salin tau kalau sempat cikgu tunjuk satu-satu ni salin. Nanti kalau keluar mungkinlah diubah nombor je. Mungkin dapat sama terus. Bergantung kepada sekolah kamu. Kalau sekolah kamu ambil set ni, okey, kamu sendiri jawab. Okey, habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan teorem Pythagoras. Oh, ni baru belajar lah hari tu teorem Pythagoras. Okey, jadi maksudnya hati-hati teorem Pythagoras masuk. Teorem Pythagoras masuk dalam periksa. Setiap bab yang cikgu tunjuk ni semua masuk. Okey. Jadi nak fokus yang mana? Okey, tengok kat belah bawah. Okey, cikgu bagi kamu. Boleh tak jawab? Okey, cuba selesaikan soalan di bawah. Cuba cikgu nak masing-masing cuba buat. Ingat, pastikan masuk dalam periksa nanti. Oh, ada Pythagoras theorem dekat sini. Kamu dah study dah Pythagoras theorem tu apa. Okey. Ni yang cikgu ajar minggu lepas. Cuma minggu lepas ramai bercuti kan. Tak apa, cikgu terang balik. Okey. Habis dekat sini. Adlin ada idea tak nak buat soalan ni? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Ingat, cikgu baru ajar minggu lepas. Pythagoras theorem yang paling penting adalah kita keluarkan formula Pythagoras theorem tu. Senang je. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey. Jadi, sekarang disuruh hitung nilai QS. Apa tu nilai QS? Okey, QS ni yang mana? Ni Q dia, ini S dia. Okey, habis dekat situ. Pythagoras theorem hanya boleh dibuat apabila bentuk dia dalam keadaan segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak? Segitiga yang ada 90 darjah. Ini dia 90 darjah. Jadi daripada 90 darjah ni ada 2 segitiga bersudut tegak. Okey, tengok betul-betul. Okey. Jadi bila dia nak cari Q ke S, kamu kena pakai segitiga bersudut tegak. Janganlah sengit ke sini. Kalau sengit ke sini dia tak jadi segitiga bersudut tegak. Kena gunakan 90 darjah tu. Nak keluarkan
persamaan teorem Pythagoras. Ingat apa yang cikgu ajar. Ambil yang paling panjang. Mana nak tahu yang paling panjang? Yang ada 90 darjah. Oh, 90 darjah dekat sini. Maksudnya yang paling panjang adalah QS. QS. Paling panjang mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan apa? Ikut kamulah kamu nak tulis QR ataupun RS dulu. Cikgu buat je. QR tambah RS. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Dia nak cari QS. Dia nak cari QS ni. Jadi kita bawah QS dia tak bagi nilai lagi. QR dia dah bagi nilai. Macam mana nak cari QR? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana nak cari QR? Jibril. 16 tolak 7. Okey, pandai. 16 tolak 7. Okey, cikgu panggil Jibril sebab dia buka kamera kan. Okey, jadi sekarang cikgu dapat dia 9 cm. Maksudnya 9 cm cikgu letak dekat situ. Okey, 9 kuasa 2 tambah RS. RS dia tak bagi pun nilai. Jadi bila dia tak bagi nilai, ada 2 nilai dia tak bagi, kamu tak boleh nak teruskan. Jadi nak buat macam mana? Okey, jadi bila kita nak teruskan nak cari QS, kamu kena guna bantuan. Mana bantuan dia? Kamu kena cari dulu RS. Bila nak cari RS, dia pakai segitiga yang besar pula. Ni RS. Okey, kamu buat macam tu. RS kan kita nak cari. Cari mana segitiga bersudut tegak ni. Okey, jadi RS adalah RPS. Jadi daripada sini apa yang kita boleh buat, cari dulu 90 darjah. Ini 90 darjah. Yang depan dia berapa? Yang depan dia 20. Ambil 20, biar duduk sorang-sorang. Sama dengan 16 dengan RS. Nak tulis mana dulu? Ikut kamu. 16 tambah RS. Lepas tu jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je. Teorem Pythagoras macam tu je. Okey, nak cari RS tahu sekarang. 16 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. RS kuasa 2. 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 dapat berapa? Dapat berapa? 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 dapat berapa? 144. 144. Okey, 144. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Punca kuasa 2. Ya, punca kuasa. Punca kuasa Punca kuasa 100. Okey. Punca kuasa 144 kita dapat 12. Jadi, kita dah dapat RS. RS ni kita masukkan dekat sini. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Selesaikan je. Okey, tekan kalkulator 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat berapa? 225. Iya, 225. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Jadi punca kuasa. Punca kuasa 225. Tekan kalkulator dapat berapa? 15. 15 cm. Ini jawapan dia. Jangan pandang enteng. Satu markah menandakan dia 1%. Salin tu salin ke ambil gambar ke rakaman cikgu hantarlah macam biasa. Nanti maksudnya siapa yang tak study lagi cara nak selesaikan teorem Pythagoras, balik ni habis kelas ni buka balik. Masuk exam. Jadi kamu kena faham yang cikgu ajar ni semua masuk exam. Sama ada dia punya soalan berubah ataupun sebiji, tu depends. Tapi bab-bab yang cikgu tunjuk ni masuk exam. Okey, jelas ke semua sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dah. Habis dah dekat sini. Kita pergi kepada soalan 3A. Nak selesaikan soalan 3A. Ini pun kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah. Okey. Jadi nak selesaikan soalan 3A. Cikgu bagi kamu masa. Cikgu bagi kamu masa untuk berfikir. Cara idea. Siapa dapat idea dia boleh buat.
Siapa yang bila tengok soalan ni dia lost. Dia tak tahu pun cara nak selesaikan. Maksudnya dia dalam bahaya. Kan? Bila cikgu ajar, cikgu tunjuk mana ni, maksudnya benda ni masuk periksa. Okey. Cuba tengok betul-betul cikgu bagi masa kamu 2 minit je untuk hadamkan. 2 minit je untuk hadamkan. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya. Okey, habis sudah. Cikgu nak tanya, ada tak siapa-siapa volunteer nak jawab? Macam mana kita nak tahu jawapan yang betul? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana nak tahu jawapan yang betul? Lin ada idea? Tak ada. Okey. Jadi sebenarnya kita dah tahu dah cara nak buat ni. Cikgu dah pernah ajar dah. Cikgu ajar lagi sekali. Siapa yang tak tahu ni, tengok betul-betul cikgu tunjuk. Dalam algebra, cikgu pernah tunjuk nota ni. Dalam algebra dia terbahagi kepada 2. Ini untuk tambah dan tolak algebra. Okey, dia terbahagi kepada 2 maklumat. Satu nama dia sebutan serupa. Satu lagi, kalau sebelah ni sebutan serupa, satu lagi nama dia sebutan tidak serupa. Okey, apa tu sebutan serupa? Sebutan serupa adalah apabila dia mempunyai keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Macam mana tu? Sabar dulu. Kalau sebutan tak serupa, maksudnya dia dalam keadaan yang berbeza. Siapa tak tahu, siapa lupa salin nota ni. Keadaan yang sama tu macam mana? Keadaan yang sama adalah contoh. Dia mempunyai huruf yang sama. 3A, ni cikgu bagi ada 5A dan 3A. Nampak tu? Dekat sini kita panggil dia huruf sama. Apa maksud huruf sama? Nombor 5 tu huruf dia huruf A. Dekat sebelah dia huruf A. Nombor 3 tu dekat sebelah dia huruf A juga. Kalau sebutan tak serupa, ni macam mana? Sebutan tak serupa maksudnya huruf dia berbeza. Kalau kita pergi 5A, tiba-tiba 3 tu 3B. Maksudnya huruf dia adalah huruf lain. Itu maksudnya huruf lain. Okey, habis kat situ. Kemudian, keadaan yang sama boleh datang dalam keadaan 2 nombor bulat. Contoh, 5 dengan 3. Kalau dalam keadaan yang lain, dia boleh datang dalam keadaan satu ada huruf, satu lagi tak ada huruf. Okey. Kenapa kita nak belajar keadaan yang sama dengan keadaan yang berbeza? Sebab bila kita dah faham sebutan serupa keadaan yang sama, dia boleh ditambah dan dia boleh ditolakkan. Sebagai contoh, 5A tambah 3A. Kamu boleh ambil nombor tu tambahkan. 5 tambah 3 dapat 8A. Tambah tadi. Cikgu buat tolak pula. Boleh. 5A tolak 3A. Ambil nombor dekat depan 5 tolak 3 dapat 2A. Maksudnya, dia bila dia dalam keadaan yang sama, dia boleh ditambahkan dan dia boleh ditolakkan. Salin tau ni salin. Koko ada yang terlupa. Okey. Kalau keadaan yang berbeza ni macam mana? Kalau keadaan yang berbeza,
5A tambah 3B, dia suruh tambah. Tapi bila dia dalam keadaan berbeza, kamu akan dapat juga jawapan 5A tambah 3B. Dapat jawapan yang sama. Kalau disuruh tolak 5A tolak 3B, dia akan dapat jawapan yang sama juga 5A tolak 3B. Kenapa? Sebab bila dia dalam keadaan yang berbeza, kita tak boleh tambah dan tak boleh tolakkan dia. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Satu lagi nota yang cikgu nak bagi. Satu lagi nota yang cikgu nak bagi. Maksudnya yang ni masuk periksa. Ni masuk periksa. Apa yang cikgu ajar semua malam ni masuk periksa. Okey. Positif darab positif dapat positif. Negatif darab negatif dapat positif. Positif darab negatif dapat negatif. Negatif darab positif dapat negatif. Apa ni cikgu? Senang je. Bila simbol dia tambah dengan tambah, tolak dengan tolak, maksudnya dia sama. Bila sama, hasil dia akan dapat tambah. Kalau sini tambah, sini tolak, sini tolak, sini tambah, kan lain. Jadi bila lain, hasil dia dapat negatif. Okey, ambil gambar. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak tanya sikit, jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Ini masuk periksa masuk periksa. Salin betul-betul. Madinah dah salin ke? Hilang dah, selalu dengar suara Madinah. Okey. Senang salin. Baru salin. Ambil gambar ambil gambar. Jadi yang cikgu nak tunjuk ni, satu soalan ni, soalan yang pertama ni masuk periksa tau cara nak selesaikan ni cikgu tunjuk kat depan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3 tadi. Ingat, kalau soalan tu kamu tak ada idea, kamu terus lost. Kamu terus tinggal. Percayalah cakap cikgu. Okey. Jadual di bawah menunjukkan beberapa operasi penambahan dan penolakan yang melibatkan ungkapan algebra. Yang tadi, cikgu ajar tadi, itu je nota dia. Okey. Berdasarkan ungkapan algebra di atas, tentukan ungkapan yang setara dengan XY tolak 7RS tolak S. Maksudnya, lepas kamu selesaikan ni, kamu dapat tak ni? Itu maksudnya ungkapan yang setara. Sebagai contoh, kita selesaikan soalan nombor 1. Ni cikgu keluarkan ni soalan nombor 1 ni. Cikgu keluarkan. Okey. Cikgu keluarkan soalan nombor 1. Ingat, ini masuk periksa nanti. Jangan orang kata jangan ragu-ragu. Okey, jangan segan-segan. Cuba je selesaikan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1 cikgu ajar. Bila ada kurungan, selesaikan kurungan dulu. Jadi negatif 6XY tu tak ada dalam kurungan. Jadi boleh terus tulis negatif 6XY. Ini ada kurungan. Kurungan maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kurungan maksudnya apa? Darab. Sebab itulah cikgu ajar nota ni. Iya. Cikgu tunjuk darab ni. Sebab tu cikgu tunjuk. Okey. Jadi kalau dekat sini kurungan darab dengan 8 ni positif. Negatif darab positif. Kan dia lain. Bila lain hasilnya negatif. Ni 8RS. Tulis 8RS. Negatif dengan negatif. Kan sama. Ingat nota daripada cikgu. Bila sama dia positif. Jadi dekat sini dia adalah positif 7XY. Positif darab positif, positif RS. Positif darab negatif lain, jadi negatif S. Lepas tu nak buat apa? Kita selesaikan, kita cari mana sebutan yang serupa. Jadi dekat sini 6XY dia ada kawan dia tak? Ada 7XY. Okey. Jadi dekat sini negatif 6 tambah 7. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Negatif 6 tambah 7 dapat berapa? 1. 1. Macam mana cikgu dapat 6 tu negatif?
Tengok 6 ni simbol belakang dia negatif. Maksudnya dia adalah negatif 6. Macam mana cikgu dapat 7 tu positif? Tengok nombor 7 belakang dia simbol dia positif. Maksudnya positif 7. Kamu tekan je negatif 6 dengan positif 7 ni kamu dapat 1. 1 sini ada XY, sini ada XY. Kamu tulis 1 XY. Habis dekat situ. Okey, kemudian kita nak ada nampak RS dekat sini. 8 RS dengan RS. Kita keluarkan nilai dia. 8 ni dia punya belakang adalah negatif. Maksudnya dia adalah negatif 8. RS ni dia adalah positif. Janganlah kamu ingat RS tu yang positif RS. Sebenarnya dia ada positif 1. Jadi kamu keluarkan nilai positif 1. Cuba kamu tekan negatif 8, positif 1 dalam kalkulator dapat berapa? Negatif 7. Ya, negatif 7 RS. S ni dia duduk seorang-seorang, jadi kita salin sahaja balik. Jadi, kalaulah kita tengok dekat sini, 1 XY tolak 7 RS tolak S. Benda ni sama. Itu yang dimaksudkan ungkapan yang setara. Jadi, kamu jangan salin 1 XY tolak 7 RS tolak S. Kamu terus diambil negatif 6 XY tolak 8 RS tolak 7 XY. Tambah dalam kurungan RS tolak S. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey, salin. Tak sempat salin, ingat, tak sempat salin ambil gambar. Tak sempat salin ambil gambar. Kena salin tau ni. Ingat apa yang cikgu tunjuk malam ni semua masuk periksa. Okey. Jadi daripada yang cikgu selesaikan tadi, cikgu nak kamu cuba selesaikan yang cikgu petakkan warna hitam. Cikgu keluarkan. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu nak kamu cuba buat dulu. S tambah 9 XY tolak 2 RS tolak 2 S tolak 8 XY tambah 5 RS. Okey. Cuba selesaikan. Ikut macam yang cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu bagi masa. Dah buat hantar kat cikgu. Yang ni cikgu nak tengok. Yang siapa-siapa yang dah selesaikan hantar kat cikgu. Cuba buat yang ni. Yang cikgu bintangkan tu. Siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau. Okey, bagus. Ada simbol positif ke cikgu? Ya, betul. Kalau yang depan kurungan tu dia ada simbol positif. Ya, betul. Dia ada simbol positif dekat situ. Pandai. Kalau dia depan kurungan tu tak ada tulis apa-apa, sebenarnya dia ada simbol positif.
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, dapat buat tak? Nak dengar sikit suara. Jibril dapat buat tak tu? Dapat. Dia tengah mencuba lagi. Ummu Atiyah dapat buat tak tu? Dapat. Dapat. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Kan masing-masing kan tengah buat kan. Cikgu minta maaf lah sebab cikgu ambil bagi masa sikit je. Okey. Nanti kamu dah boleh selesaikan, hantar je kat cikgu. Siapa yang tak tahu nak selesaikan tu masalah yang besar. Okey. Jadi kita pergi kepada benda ni, benda senang je. Buka kurungan, ada simbol belakang dia. Simbol dia positif dengan positif. Sama salin balik. Positif dengan positif, dia positif 9XY. Positif dengan negatif, simbol dia lain. Buka. Negatif RS. Bila lain, dia jadi negatif. Negatif 2SS, negatif 2S ni apa? Dia kan tak ada kurungan, jadi salin je negatif 2S. Ni negatif darab positif, simbol dia lain. Jadi lain dah. Negatif XY. Negatif darab positif, simbol dia kan lain. Jadi dapat lain lah. Negatif 5RS. Selesai, habis kat situ. Okey, kemudian kita buat XY. Sini ada XY. Sini ada XY. Kita keluarkan nilai. 9 ni belakang dia positif. Positif 9. 8 belakang ni negatif. Negatif 8. 9 tolak 8 dapat berapa semua? 1. 1. Ni ada XY. Ni ada XY. 1 XY. Selesai. Okey, kita cari pula huruf yang sama, RS. Negatif 2 RS, negatif 5 RS. Negatif 2, tengok simbol dia dekat belakang, negatif 2. Ni 5 ni, simbol dia negatif, negatif 5. Ambil, tekan je kalkulator negatif 2 dengan negatif 5, kamu tekan sebiji, dapat berapa dalam kalkulator? Cuba tekan. Negatif 7. Negatif 7. RS. Kita dapat negatif 7 RS. Macam tu je. Okey. S dengan negatif 2S. S ni kan ada 1. Maksudnya kamu keluarkanlah 1. Negatif 2. Negatif 2. 1 tolak 2 dapat. Cuba tekan. 1 tolak 2 dapat. Negatif 1. Iya, negatif 1S. Jadi, dekat sini kita tengok, kita comparekan jawapan yang kita dapat sama tak dengan yang ni. Okey, bila sama jangan salin jawapan ni. Salin yang ini. Dalam kurungan S tambah 9XY tolak 2RS tolak 2S tolak 8XY tambah 5RS. Yang ini maklumat ni kamu kena ada sebelum kamu masuk periksa. Ingat yang cikgu ajar ni, cikgu ulang banyak kali. Masuk periksa. Cikgu terus terang. Masuk periksa. Habis dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Selesai dah 3A kita. Habis dah 3A kita. Nota yang penting ni mana? Nota yang penting adalah muka surat sebelah yang cikgu nak tunjuk lepas ni. Ingat set ni cikgu tak share dalam WhatsApp. Okey. Set ni kita belajar dan cikgu rekod je. Tapi cikgu tak share dalam WhatsApp. Okey. Jadi yang ni nota penting tu. Inilah yang nota penting tu. Okey. Habis dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 3B. Kita tengok kepada soalan 3B. Pulak titik kita dah belajar dah. Okey. Okey, jadi jangan lupalah
Okey, maksudnya kamu study plot titik. Balik ni study plot titik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan dia. Bulatkan jawapan yang betul. Daripada soalan ni kita kena bulatkan jawapan yang betul. Yang pertama dekat sini, kamu kena keluarkan data. Macam mana nak keluarkan data? Daripada plot titik ni kamu faham ke cara nak baca? Okey, tengok cikgu ajar kamu. Okey. Balik ni study balik plot titik. Study balik plot titik. Okey, plot titik menunjukkan tempoh masa dalam jam yang diambil oleh sekumpulan murid. Mana tempoh masa dia? Ni 1 jam, 1.5 jam, 2 jam, 2.5 jam, 3 jam, 3.5 jam. Masa tu masa apa? Masa murid untuk buat ulang kaji dalam satu hari. Jadi 3, 4, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang murid yang mengulang kaji selama 1 jam. Itu cara baca dia. 1 jam setengah ada berapa orang murid? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang murid yang dah ulang kaji selama 1 jam setengah. 2.5 jam ada 3 orang murid. 3 jam ada 1 orang murid. 3.5 jam ada 2 orang murid. Itu cara nak keluarkan data dia. Study plot titik. Study plot titik. Okey, habis dekat situ. Okey, ada soalan ke sampai cikgu keluarkan data tu? Nak dengar suara sikit. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, baik. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Bila cikgu cakap peratus, kamu kena fahamlah cara nak tukarkan dia kepada peratus. Okey, tengok Bila kita nak tukarkan kepada peratus, berapakah peratus bilangan murid yang memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 jam untuk buat ulang kaji? Bila dia cakap sekurang-kurangnya 2 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam. Kita, cikgu nak tanya kamu, kita nak ambil belakang 2 ke depan 2? Belakang ke depan? Depan. Paling kurang 2 jam. Kita nak ambil belakang ni maklumat 4 tambah 5 ke 3 tambah 1 tambah 2? Nak ambil belakang ke depan? 4 tambah 5. Okey. Okey, bagus. Okey, ada jawapan lain? Jibril nak cuba tak? Tak. Okey, Ummu Atiyah rasa-rasa nak ambil yang mana? Yang belakang. Yang belakang. Okey. Jadi kamu jangan tertipu dengan ayat sekurang-kurangnya 2 jam. Dia bukan kurang dari 2 jam. Dia kata sekurang-kurangnya 2 jam. At least 2 jam. Apa ni? Okey, kita bagi satu situasi. Okey, tolong belikan aku coklat. Paling kurang 2 lah. Adakah kita nak kurang daripada 2? Cikgu nak tanya kamu. Adakah kita nak kurang daripada 2? Tak. At least bagilah 2 ke 3 ke. Maksudnya apa? Kita nak lebih. Apalah dia ni. At least bagilah RM1 ke. Maksudnya paling kurang RM1. Sama juga dengan situasi ni. Sekurang-kurangnya 2 jam. Maksudnya paling sikit dia study adalah 2 jam. Jadi yang kita kena ambil adalah 3, 1, 2. 3 tambah 1 tambah 2. Jelas ke semua sampai sekurang-kurangnya 2 jam tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Jadi jom. Bagus. Jumlah murid berapa? 3 tambah 1 tambah 2. Kita tekan kalkulator. 3 tambah 1 tambah 2. Kita dapat 6. 6 orang murid yang dah study sebanyak sekurang-kurangnya 2 jam. Total murid berapa? Kita ambil 4 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 4 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Jadi sebab apa kita ambil semua? Kita ambil keseluruhan murid untuk buat peratus. 4 tambah 5 dekat sini semua kamu akan dapat 15. Nak buat peratus ni macam mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana nak buat peratus? Macam mana nak buat peratus?
6. 6. 6/15 darablah dengan Bahagi 100. 100 dan darab. Ya betul. Tapi yang ni darab 100 je. 6/15 darablah dengan 100. Macam mana nak tekan kalkulator ni? Kamu tekan je lah sebiji. Tapi yang ni kamu buat kurungan. Cuba kamu semua tekan kalkulator. 6/15 darab 100. Dapat berapa? 40. 40. Jadi dekat sini kamu bulatlah kan 40. Bulatan kamu ni berharga 1%. Habis dekat situ. Jelas ke untuk soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, daripada yang ni cikgu tunjuk, pertama sekali cikgu ajar kamu cara nak baca pulak titik. Cikgu ajar tadi, 1 jam berapa orang murid? Kita kira titik kita ada 4. Maksudnya 4 orang murid dah ulang kaji selama 1 jam. Itu yang cikgu dah ajar. Yang kedua, cikgu ajar kamu cara buat peratus. Yang ketiga, cikgu ajar kamu maklumat tentang sekurang-kurangnya 2 jam. Ingat? Ingat. Masuk periksa. Masuk periksa. Kalau dia kata selebih-lebihnya 2 jam, kamu fikir. Selebih-lebihnya 2 jam. Tapi dekat sini sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit. At least bagilah 1 ke 2 cekodok. Maksudnya kita cakap apa? Bagilah paling kurang pun 1 ke. Habis kat situ. Okey. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Sebelum peperiksaan, setiap murid perlu menambah masa untuk mengulang kaji pembelajaran sebanyak 1 jam. Hitung jumlah bilangan murid yang memperuntukkan masa kurang daripada 4 jam. Kurang daripada 4 jam. Okay, tengok cikgu nak ajar kamu ni. Cikgu nak ajar kamu diubah data. Diubah data dia kata apa? Setiap murid perlu menambah masa sebanyak 1 jam. Jadi nak apa? 1 tambah 1 dapat 2. 1.5 tambah 1 dapat 2.5. 2 tambah 1 dapat 3. Sini 3.5. Sini 4. Sini 4.5. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Hitung. Sekarang cikgu nak kamu kira. Hitung jumlah murid, bilangan dia ulang kaji kurang daripada 4 jam. Kurang daripada 4 jam. Berapa orang yang kurang daripada 4 jam? Cikgu tak nak 4 jam tu. Ada berapa orang yang kurang daripada 4 jam? Cikgu nak kamu dapat tak ayat tu? Kurang daripada 4 jam. Adlin, rasa-rasa berapa orang murid yang kurang daripada 4 jam? 12. Pandai, kita dapat 12. Kurang daripada 4 jam. Sini 4. Maksudnya kita nak belah belakang. 4 tambah 5 tambah 3 kita dapat 12. Bulatan yang betul ni berharga. Harga dia adalah 1%. Jadi jangan buang macam tu je. Benda kita boleh buat, kita buat. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey. Senang je. Senang je ni. Kalaulah bila cikgu ajar kat depan ni kamu tak ada idea. Maksudnya kamu buat nota kecil dekat kamu punya buku. Plot titik. Kamu cakap macam tu, study balik plot titik. Study balik macam mana nak keluarkan data plot titik. Nak selesaikan soalan plot titik. Takut-takut masuk. Habis. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya? Boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan 4A. Kita pergi kepada soalan 4A. Yang ini siapa tahu dia dapat markah. Siapa tak tahu dia tak dapat markah. Okey, cikgu bagi masa kepada semua orang cuba cari idea, cuba cari idea 2 minit je. Tepat pukul 9.45 cikgu tunjuk.
Kenapa cikgu bagi masa ni cikgu? Kenapa cikgu tak jawab je? Cikgu pernah dah ada pengalaman. Cikgu cerita sikit sambil kamu cari idea. Cikgu ada student, cikgu bagi semua. Soalan 1 sampai 40, semua cikgu bagi jawapan. Tapi bila dalam periksa dia tak dapat buat satu pun. Sebab apa? Sebab cikgu punya silap, cikgu tak bagi peluang untuk dia buat. Jadi kamu janganlah ingat, cikgu peluang cikgu bagi malam ni sikit sangat. Jangan macam tu. Sebab cikgu kena push. Tak nak ambilkan dalam masa 2 jam ni sejauh yang boleh. Ni ada rakaman. Jangan risau. Tapi yang penting kamu buat tak? Okay. Sebab masa periksa nanti cikgu tak ada kat situ. Kamu je. Okey. Habis dekat sini. Ada idea tak ni? Senang je. Okey. Yang pertama sekali kita tengok apa yang dia bagi tahu ni. Sudut pada garis lurus. Apa garis lurus yang ada? Okey, kita tengok. Cari apa garis lurus yang ada? QT. Garis lurus QT. Apa sudut yang ada pada garis lurus tu? Tengok Okey, kita ada X. Kita ada 34, jadi tambah 34. Kita ada 63 tambah 63. Jadi itu adalah sudut garis lurus. Buatlah satu garisan. 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sudut putaran lengkap. Ada ke sudut putaran lengkap? Satu putaran adalah 360. Kalau cikgu pusingkan pun, cikgu tak ada yang ni. Cikgu tak ada maklumat pasal tu. Jadi cikgu tak boleh nak buat sudut satu putaran lengkap. Jadi terang-terang jawapan dia tinggal satu sahaja. Sudut refleks. Sini 1%. Itu cara kita nak jawab. Kod-kod kita tak tahu pun sudut refleks tu apa. Tapi kita boleh faham sudut putaran lengkap tu apa. Tak perlu nak hafal semua. Kita hafal sikit tapi kita dah boleh nampak apa jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi apa yang cikgu tunjuk ni? Yang ni kamu kena ulang kaji balik nama-nama sudut. Nama-nama sudut. Buka balik buku teks. Buka balik buku nota kamu. Apa nama-nama sudut? Ada 3, ada berapa ya? 5 ke ada berapa cikgu lupa. Hafal. Hafal. Sebab apa? Kok masuk periksa nanti satu nama 1%. Okey, habis selesai dah 4A. Selesai dah soalan 4A. Ada soalan ke nak tanya cikgu dekat 4A? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, Nak masuk periksa nama-nama sudut. Okey, cikgu teruskan kepada 4B. Ni jenis sudut pula. Jenis sudut. Kita ada sudut selang-seli kalau kamu ingat lagi Okey, jadi kita cuba buat soalan B. Kita cuba buat soalan B. Soalan B ni cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan 2 minit. Cuba fikir macam mana nak selesaikan. Dia benar ke dia palsu? Dia benar ke dia palsu? Okey, cuba buat. 2 minit je. Idea dia adalah kamu pakai sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni macam mana? Sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Kalau sini 60 darjah, maksudnya sini pun 60 darjah. Okey, cuba buat. Cuba fikir idea tu. Daripada situ sebenarnya kamu dah boleh nampak dah.
Okey, habis dah. Kristina ada idea tak tu nak buat tu? Ada. Nak dengar suara sikit. Ada ke idea nak buat tu? Ada kot. Ada. Okey. Cikgu ajar. Untuk sudut, kalau siapa-siapa yang tak ada idea ke apa ke, senang je. Buka buku teks tingkatan 1. Kamu pergi dekat bab 8. Bab 8 kan pasal sudut. Cikgu pun dah lupa dah. Banyak bab. Okey, kita pergi kepada bab 8. Kita tengok sudut-sudut ni bab 8. Bab 8, garis dan sudut. Betul, bab 8. Okey, kamu buka. Tak payah nak scroll-scroll atas ni. Scroll je. Kamu pergi je terus sampai dekat bawah sekali. Sampai dekat bawah sekali. Jadi dekat sini dia ada terus bagi dah. Nama sudut dia dah bagi dah. Ni nama sudut dia. Nama garis sudut, sudut refleks. Ini sudut refleks tadi, sudut putaran lengkap. Ni satu putaran 360, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut conjugate. 6 nama ni kamu kena ingat. Lepas tu ciri-ciri ni kita dah pernah buat dah. Ciri-ciri ni yang pertama nama dia sudut bersilang. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada kita fokus je lah. Kita punya fokus adalah sudut selang-seli. Sudut selang-seli R ni sama dengan S. Okey, kita tengok. Okey, bila cikgu cakap sudut selang-seli, sini 135, maksudnya sini pun 135. Macam mana cikgu nak tahu garis tu garis lari ke tak? Dia garis lari apabila kamu buat 45 dengan 135 ni garis lurus ke tak? Kalau dia tak dapat 180, maksudnya dia bukan garis lari. Jadi kita tengok. Daripada sini kita ada 45 dengan 135. Kita nak check dia berapa. 45 tambah 135 masing-masing. Tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 180. 180 ni garis lurus tak? Ya. Ya. Bila dia dalam keadaan garis lurus, maksudnya garis lurus R dengan S ni dia tak bengkok. Dia tak bengkok macam ni. Dia dalam keadaan straight. Itu cara kita nak check tu garis lurus lari ke tak. Jadi yang cikgu ajar malam ni, ambil perhatian. Macam mana nak check garis lurus lari. Masuk periksa. Okey, jadi PQ dan RS ni bukan garis lari. Ni garis lari kita check. Jadi dia adalah garis selari. Soalan tu cakap PQ RS ni bukan garis lari. Maksudnya jawapan dia palsu lah. Kenapa? Sebab dia adalah garis lari. Habis dekat situ. Dia ubah ayat dekat situ je. Okey, sama juga. Pakai sudut selang-seli ni 63. Maksudnya sini pun 63. Ambil kalkulator kita selesaikan. 63 tambah 117 dapat berapa? Cuba. Ya, kita dapat 180. Jadi bila kita dapat 180 garis lurus tak? Garis lurus. Iya, maksudnya K dengan L ni dia tak bengkok-bengkok. Dia dalam keadaan garis lurus. Itu cara kita nak check dia garis lari ke tak. Okey, jadi kita tengok. K, L dan MN ialah garis lurus lari. Jadi dia cakap ialah garis lurus lari. Maksudnya jawapan dia benar. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Baik. Jadi dari baik Adeline. Jadi daripada sini kita dah selesai dah soalan bahagian ada lagi. Kita cuba buat lagi soalan 5, soalan 4 dah selesai. Yang ni cikgu nak tanya kamu. Kita selalu dah buat. Cikgu bagi kamu 1 minit. 1 minit tu lama sangat. 30 saat. Cari idea mana hasil tambah yang akan dapat 180. Mana hasil tambah yang akan dapat 180. Tengok markah dia. Markah dia ada 2. Maksudnya dia ada 2 jawapan. Maksudnya dia ada 2 jawapan. Jangan buat satu je. Siapa buat satu,
Siapa buat satu, hilang satu markah. Cikgu nak tanya siapa Rania. Rania ada ke kat situ Rania? Rania ada Rania? Ada. Naim. Cikgu nak tanya Naim. Naim, rasa-rasa mana jawapan dia Naim? Naim lag. Kita sekat-sekat sikit. Naim, mana satu Cikgu. jawapan hasil tambah huruf-huruf ni dia bentuk 180? A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Salah. Okey, tak apa. Ummu Atiyah, mana rasa-rasa yang dapat 180? A tambah B dengan B tambah C tambah D. Okey, pandai. Ini dia garis lurus. A dengan B ni garis lurus. Jadi bila dia dalam keadaan garis lurus, dia akan dapat 180 darjah. Yang kemudian, dia bila dia dalam keadaan segitiga, cikgu ada tunjuk CBD bila ditambahkan, dia akan dapat 180 juga. Jadi maklumat ni kamu dapat 2 markah. Jangan pandang 2 markah, pandang 2%. Okey, selesai dekat sini. Maksudnya kita dah refresh balik. Sebab tu kita pergi kepada topical. Kita pergi USA, maksudnya kita jawab soalan tu secara random. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay, baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk bahagian B. Sebab sekarang ni dah pergi bahagian C lepas ni. Okey, bahagian B. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan 2 markah. 2 markah. Cuba buat. Cuba selesaikan. Cari idea. Cikgu bagi masa Okey, habis. Okey, diberi S. X tu ialah gandaan 3. Ini kita pernah belajar yang cikgu cakap pasal buah tempatan. Kita cakap pasal negeri tu termasuk dalam Malaysia ke tak. Ini nama dia epsilon. Cikgu pernah tunjuk epsilon. Ni adalah epsilon. Jadi senang je. Dia adalah gandaan 3. 6 ni gandaan 3 tak? Cikgu nak tanya kamu. 6 ni gandaan 3 tak? Ya. Ya, jadi bubuh je 6 dekat situ. Lepas tu ada apa? 8. 8 ni bukan gandaan 3. Jadi dia bukan termasuk dalam set tu. Ini sahaja 2%. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk dekat kamu satu benda. Cikgu nak bagi kamu nampak satu benda.
Okey, kita pergi kepada bahagian B, bahagian B, bahagian B. Okey, daripada soalan-soalan bahagian B, cikgu tak nak siapa-siapa pun tinggal soalan-soalan dekat bahagian B. Memang tadi, daripada tadi kita selesaikan, kita kira untuk dapatkan jawapan yang betul. Tapi bahagian B dekat sini, jawapan dia bukan kamu kena kira pun. Bukan kamu kena tunjuk jalan kira. Kamu kena kira tapi tak perlu tunjukkan pun jalan kira. Sebagai contoh soalan 1, kamu hanya kena buat garisan. Garisan tu 1 markah. Jadi jangan tinggalkan. Kalau kamu tak tahu pun kamu buat je garisan mana-mana. Sampai situ jelas? Cikgu nak dengar semua suara. Jelas ke sampai situ 1A? Jelas. Yes. Okey. Kalau cikgu pergi kepada 1B. 1B ni kalau kamu tak reti sangat pun jangan tinggalkan. Sebab apa? Sebab yang kamu kena buat sekarang adalah tulis dia benar ataupun palsu. Tak perlu tunjukkan pun jalan kira dia. Okey. Habis 1B. Kita pergi pula kepada soalan 1C. 1C. Tandakan right mana yang betul. Tak perlu kira, tak perlu tunjukkan pun jawapan dia. Tak perlu tunjukkan pun jalan kerja dia. Jadi ini tanda right. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Ingat, bahagian B jangan tinggalkan. Bahagian B ni sebenarnya soalan-soalan bonus. Okey, 2A cikgu tak tahu sangatlah macam mana jawapan dia. Tak tahu sangatlah apa benda yang soalan ni tanya. Kita pergi kepada apa yang soalan nak. Bulatkan nilai P. Kalau kamu tak tahu pun, bulatkanlah mana-mana nilai yang kamu rasa betul. Jangan tinggalkan ni in case kamu tak tahu. In case kamu tak tahu untuk soalan-soalan bahagian B, jangan tinggalkan kosong. Okey. Jadi kita pergi pula soalan yang seterusnya. Kita pergi soalan seterusnya. B. Dia kata apa? Padankan, buat garisan. Kamu tak tahu nisbah setara tu apa, kamu tengok 2 markah. Maksudnya kena ada 2 garisan. Kalau dia kata ada 3 markah, maksudnya kena ada 3 garisan. Kalau dia ada 4 markah, kamu gariskan je semua ni. Okey. Jadi kenapa? Sebab kamu tak perlu tunjukkan pun dia nisbah setara tu macam mana. Kamu punya garisan tu je dia punya markah. Okey. Cikgu teruskan penjelasan cikgu UASA. Dekat sini, cikgu tunjuk jalan kira tadi. Mana jalan kira cikgu tunjuk tadi? Ni jalan kira cikgu tunjuk tadi. Ni. Cikgu panjanglah jalan kira ni. Kalau tak tahu sangat, kalau kamu tak tahu sangat, kamu tikkan je mana satu jawapan yang betul. Kamu tikkan sahaja jawapan yang betul. Jadi itulah cara dia. Sebab apa? Sebab dia tak perlu tunjukkan pun jalan kira. Dia kata, hitung nilai QS, tandakan right. Mana right? Jadi dekat sini cikgu right. Right tu yang markah. Kalau kamu kira betul, kamu dapat QS sama dengan 15, kamu tunjuk jalan kira dia dekat sini. Kamu tak tandakan right, kamu tak dapat markah. Jelas sampai situ? Jelas ke? Jelas. Okey, habis dekat situ. Cikgu pergi lagi. Cikgu pergi. Ingat, bahagian B tak ada satu pun soalan dia minta jalan kerja. Bahagian B. Okey, kita pergi kepada soalan 3A. Cikgu tak tahulah algebra expression ni apa. Okey. Ni kan ada 4 kotak. Maksudnya daripada 4 kotak ni kamu kena pilih antara 2 kotak, masukkan dalam kat sini. Itu sahaja. Dia walaupun kamu boleh kira, tapi dia tak minta pun jalan kerja. Kalau in case kalau kamu tak tahu, in case tak tahu sangat. Habis dekat situ. Sama je dengan soalan-soalan lain. Cikgu buktikan. Tak ada jalan kerja pun. Yang ni, ini bulatkan je mana jawapan yang betul. Mana ni? Ni, bulatkan jawapan yang betul. Tadi kita dapat 40 dengan 12. Kita dah bulatkan. Bulat tu yang markah. Kalau kamu buat jalan kerja panjang-panjang dekat sebelah ni, tapi kamu tak bulatkan, kamu dikira tiada markah. Tak layak untuk mendapatkan markah.
Maksudnya ni bonus, soalan bonus ni dekat bahagian B ni. Walaupun kita tak tahu pasal sudut ni tak tahu. Kamu tengok garis, dia suruh garis dan kamu tengok markah ada 2 markah. Maksudnya kamu kena buat 2 garisan. Garis lurus, carilah garis lurus. 1 putaran lengkap, 1 bulatan. Okey, jadi garis lurus. Buat garisan macam cikgu buat tadi. Okey, habis dekat sini. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan ni. Cikgu tak tahulah nak buat mana garis yang selari, nak cek garis lurus selari. Kamu kena faham. Dia tak suruh kamu cek berdasarkan kira-kira. Dia nak suruh kamu bulatkan je mana satu jawapan yang betul. Walaupun ada kiraan tu lagi baguslah. Tapi kat sini cikgu nak kamu faham satu benda, yang UASA bahagian B tak perlu kamu nak tunjukkan jalan kerja. Tak perlu kamu nak tunjukkan jalan kerja. Okey, sama juga soalan 5, garis. Ada yang tak faham, dia buat 1 je garisan. Kamu kena faham, bila ada 2 markah, maksudnya ada 2 jawapan. Kalau dalam bulatan tu pun, dia suruh bulatkan jawapan yang betul, bila dia ada 2 markah, bulatkan 2, jangan bulatkan 1. Bulatkan 2, jangan bulatkan 1. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Ni pun sama. Isikan jawapan dah ada 6 dengan 8, tinggal kamu nak letak je. Okey, jadi kita dah selesai bahagian B. Cikgu akan pergi kepada UASA. Dekat sini, bahagian A, apa yang kamu kena nampak. Semua ada ke kat sini? Nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. 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 Okey. Bahagian A, dia dah bagi jawapan. Jawapan tu dalam kertas tu. Dan bahagian B, dia dah bagi jawapan. Kamu kena tinggal pilih jawapan yang betul. Jadi jawapan tu dah ada dalam kertas dan kamu hanya pilih jawapan yang betul. Okey, tadi kan kalau cikgu dah ajar tadi, kamu fokus betul-betul, maksudnya kamu dah boleh dapat 20 markah. 20 markah, takkanlah bahagian A kamu salah 10, kamu salah banyak. Okey, kalau boleh skor bahagian A jangan bawah daripada 10. Okey. Jadi dekat sini, ingat 1 markah sama dengan 1%. Habis dekat situ. Cikgu, kalau ada jalan kerja selalunya berada pada bahagian C. Itu pun bukan semua dia minta jalan kerja. Kadang-kadang dekat bahagian C pun dah ada jawapan. Sebab tu cikgu cakap, siapa yang gagal untuk UASA, maksudnya dia tak kurang memahami tentang format. Dia tak tahu cara nak jawab. Contoh, kalau kamu ada 2 markah, ada 2 garisan. Kamu tak tahu pun kena buat 2 garisan. Kamu buat 1 je garisan. Kamu dah hilang 1 markah. Dan kamu kena ingat, soalan-soalan UASA ni tak susah. Jawapan dia ada dah dalam. Bahagian B dengan bahagian A. Dah ada dah jawapan dekat situ. Tapi bahagian C dia tak bagi jawapan. Itu perbezaan bahagian B dan bahagian C. Contoh dekat sini, bahagian B dengan bahagian C dia tak bagi pun jawapan. Tapi markah dia banyaklah. 4 markah. Cuba bayang satu soalan ni adalah 4%. Jangan membazir dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi apa yang kamu nampak kat sini? Oh, batang dan daun. Okey. Buat nota kecil-kecil, study batang dan daun. Okey, kita pergi kepada soalan batang dan daun. Siapa yang ingat lagi yang cikgu ajar batang dan daun, dia boleh buat. Dia senang je bahagian sini. Siapa tahu, dia boleh buat. Siapa tak tahu, dia tak boleh buat. Sebab soalan dia selalunya adalah soalan yang senang je. Okey, jadi cikgu bagi kamu masa untuk selesaikan. Tanya diri kamu, aku ada idea tak nak selesaikan ni? Cuba selesaikan, cikgu bagi masa 2 minit. Tak perlu hantar kat cikgu. Kamu buat sendiri-sendiri, lepas ni cikgu tunjuk. Ni diri kamu dengan diri, kertas tu dengan diri kamu. Sini kamu kena ingat 4%. 4%.
Kristina, setakat ni okey ke Kristina? Boleh Okey, jelas ke semua? Okey lah, Okey. Cikgu. Okey, baik. Skor A tak Kristina kali ni? Mestilah A, Cikgu. Bagus. Nanti kok kalau contohlah minggu depan kan kamu periksa hari Khamis ke, hari Khamis kan hari ni kan? Cikgu saya exam tak sempat cikgu nak ajar bahagian C. Kamu masuk kelas hari Selasa kan? Ataupun kamu boleh masuk kelas hari Isnin petang. Cikgu akan jawab bahagian C. Minggu depan, minggu ni bahagian B, minggu depan bahagian C. Kenapa? Sebab takut keluar sebiji. Kalau tak sebiji pun lebih kurang. Okey. 1 minit lagi. Ummu Atiyah ada idea tak tu macam mana nak buat? Ada? Ada idea tak macam mana nak buat? Ada. Ada. Ummu Atiyah rasa bilangan terbesar ni berapa? 23 ke? Iya. Ummu Atiyah jawab 23 tu rasa-rasa Ummu Atiyah tunjuk 23 ni berapa markah untuk 23 ni? 1. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat soalan bahagian C, 23 yang Ummu Atiyah jawab dekat situ dah ada 1 markah. Betul. Macam ni kalau orang tak tahu, dia tak dapat jawab. Jangan cikgu ajar Sebenarnya batang dan daun ni 1 ni 10. Ini bahagian 10, ini bahagian sar. Kita keluarkan. 18 maksudnya ada 18. 18, 18 lagi. 19 tu adalah 19. 19, 19. 20, 20. Ambil 20, 20. 20, 20. 21, 21. 22, 22. Akhir sekali 23. Tukarkan kepada plot titik. Jadi bila kita nak tukarkan kepada plot titik, kita nak tukarkan kepada plot titik. Dekat 18 ada 2. 1, 2. Dekat 19 ada 2. 1, 2. Dekat 20 ada 3. 1, 2, 3. 21 ada 1. 22 ada 1. 23 ada 1. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Cikgu nak tanya, susah ke senang nak tukarkan kepada plot titik tu? Susah ke senang? Senang. Sini 3 markah. 3% dekat situ. 3% dah dekat situ. Jadi jangan main-main. Benda senang je. Benda tu senang je. Kita je yang rasa tak tahulah. Cuma kita, sebab apa? Sebab kita tak tahu cara nak jawab. Habis dekat sini. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah. 4% cikgu dah bagi kamu. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Punyalah. Soalan yang seterusnya 2 markah. Jadi kalau dia 2 markah, dia senang je lah. Okey. Jadi cikgu bagi kamu masa 1 minit untuk cari idea. 1 minit untuk cari idea macam mana nak selesaikan soalan ni. 2 markah. Okey. Jibril rasa dapat idea tak nak buat ni? Tak. Tak ada idea? Tak faham nak kena buat apa. Tak faham nak buat apa. Okey, nisbah. Nisbah tu, kalau kita tak faham, maksudnya kita dah hilang markah lah. Tapi kalau kita faham, senang je. A dia apa? A dia 280. 280. Lepas tu B, dia buat B. 200. C 250. Ini je. Okey, BCA. B kita 200. Tulislah 200. C kita apa? 250. A kita apa? A kita 280. Sini je, 2%. Sebab tu cikgu cakap, senang je nak dapat markah tu.
Kenapa markahnya ada? Sebab kita buat dalam keadaan ratio. Kita buat dalam keadaan nisbah. Dia just nak tukarkan kepada dalam keadaan nisbah. Jadi, tengok dapatkan idea. Cumanya kalau boleh. Siapa yang dah buat ni, dia dah ada 2% dah. Kalau boleh, bila dalam keadaan nisbah, bagi dalam bentuk termudah lah. Bagi dalam bentuk terkecil. Kalau kamu tengok benda tu boleh simplify lagi. Boleh lagi kecil. Contoh 280 boleh kecilkan bagi sifar 10. Sifar 10 boleh potong. Okey, cikgu ajar kamu cara nak kecilkan Okey. Ni 280. Ini 250. Nak kecilkan nisbah, kamu kena ambil sifar yang sama. Dan kalau kita nak paling kecil, jangan sampai kamu bahagi ada tak boleh perpuluhan. Jadi bila kamu bahagi, tak boleh sampai dapat perpuluhan. Contoh, ni bahagi 10. Okey, bila sini bahagi 10, sini pun kena bahagi 10, sini pun kena bahagi 10. Tu maksudnya sifar yang sama. Yang kedua, tak boleh ada perpuluhan. 280 bahagi 10 dapat 28. 200 bahagi 10 dapat 20. 25 bahagi 10 dapat 250 bahagi 10 dapat 25. Jadi ni bentuk terkecil dia. Bila kamu cuba bahagikan apa-apa nombor dan kamu dapat perpuluhan, jadi kamu stop sampai situ sahaja. Okey, jelas ke cara nak kecilkan ni? Boleh faham? Boleh. Soalan ni macam tu je. Okey, ni A, B, C, kamu susun je ikut apa yang dia nak, dah dapat markah dah. Sebab itulah kita paling penting sebenarnya, walaupun kita dah study tapi kita tak tahu cara nak jawab, kita tak boleh dapat markah banyak. Sebab tu cikgu tunjuk cara nak jawab dan cikgu ajar kamu tentang format. Okey, yang ni 4 markah. Okey, tentang ketaksamaan serentak. Okey. Sekejap Yang ini. Okey, kita akan jawab. Ni soalan second last. Ni soalan yang second last. Cikgu nak yang ni masing-masing buat dan hantar dekat cikgu. Cuba buat dan hantar dekat cikgu. Cikgu bagi masa nak selesaikan soalan ni 3 minit. 3 minit. Cuba selesaikan. Jadi yang ni bila cikgu tunjuk ini, ni contoh perbezaan bahagian C dengan bahagian B. Bahagian C dia tak bagi jawapan. Bahagian B dia bagi jawapan. Bahagian C dia tak bagi. Okey, 3 minit cikgu bagi. Tepat pukul 8.20 cikgu tunjukkan jalan kerja dia. Cikgu tak tahu tak apa. Cikgu ajar lepas ni. Yang penting buat. Okey, cuba buat
1 minit lagi. Alin apa buat tak tu Alin? Tengah buat. Tengah buat. Okey, habis dah masa. Okey, jadi in case cikgu nak tunjuk guys, kenapa cikgu tunjuk gak ada soalan kira-kira macam ni? Okey, cikgu nak kamu faham matematik adalah subjek yang bukan semata-mata pada jawapan. Contoh, dekat soalan sini kamu tak dapat jawapan yang betul. Kamu tak hilang 4 markah. Matematik adalah satu subjek yang ada jawapan pada jalan kerja. Itu kamu kena ingat betul-betul. Walaupun kamu tak tahu macam-macam mana pun, cuba je buat satu jalan kerja. Takut kamu boleh dapat markah dekat situ. Jelas semua? Ayat-ayat cikgu tu jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita selesaikan yang warna biru. X per 2 tambah 1 lagi kecil daripada 3. Senang je. Kita dah belajar. 1 tu pindah dulu. Jadi X per 2, 1 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. X per 2, 3 tolak 1 dapat 2. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 2 darab 2. Jadi X 2 darab 2 kita dapat 4. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okay. Salin siapa yang tak dapat salin? Masuk ni, masuk. Okey. Jadi kita pergi kepada warna hijau. 3x tambah 7 lagi kecil daripada 5x tambah 11. Tengok ni cara cikgu selesaikan. 5 ni pindah ke sebelah. Bagi sebutan serupa dengan sebutan serupa. Sini ada x, sini ada x. Duduk sekali. 3x ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 5x. Itu je. 11 jadi 7 ni pun kena jumpalah kawan dia. Positif dia jadi negatif. Boleh dah selesaikan. Sebab apa? Sebab dia dalam sebutan serupa. 3 tolak 5 dapat negatif 2. 11 tolak dengan 7 kita dapat 4. Habis dekat situ. Negatif 2 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Tapi kamu kena ingat bila kamu pindahkan sesuatu yang ada negatif, simbol ni turut berubah. Tadi pandang kiri, sekarang dia jadi pandang kanan. Siapa yang tak ingat salin. Salin dan study balik. Okey, X 4 bahagi dengan negatif 2 kita dapat negatif 2. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, apa yang kita nak buat? Jadi X ni kamu boleh gabungkan. X ni dia lagi besar daripada negatif 2. Dan dia tak boleh dia lain kecil daripada 4 ni jawapan ni. Ni kita ada dah selesaikan. Cikgu saya ni nampak soalan macam ni saya give up. Jangan give up. Buat je sikit. Walaupun kamu buat macam ni, kamu alihkan ni sikit. Kamu ada markah. Kamu ada markah. Jadi cuba je buat. Tak tahu cuba je. Cari idea. Cubalah pindah-pindah mana-mana pun. Takut-takut ada markah kesian cikgu kamu nak bagi. Contoh, kamu dapat 39. Nak lulus ni nak dapat 40. Kamu perlu 1 markah. Walaupun cara kamu jawab kat sini salah. Tapi cikgu kamu tengok kamu ada cuba dia kat situ. Cikgu kamu boleh bagi markah kesian. Kalau kamu tinggalkan kosong, macam mana guru tu nak bagi markah kesian?
Jadi ambil tips daripada cikgu. Itu cara kita curi markah. Itu cara kita curi markah. Buat kita ambil markah daripada jalan kerja. Jelas ke semua? Sampai situ jelas? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Last soalan untuk malam ni. Last soalan untuk malam ni, kita pergi kepada soalan 2A. Soalan 2A ni benda yang simple je. Itu pun 3 markah. 3% ni 3% tau. Ini adalah 3%. Cikgu bagi masa kamu cuba buat. 1 minit sahaja. 1 minit je. Yang ni tak ada kira-kira sangat pun, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator je. Cuba buat. 1 minit je. Okey. Adlin dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Jadi cikgu tunjuk masing-masing boleh tekan kalkulator masing-masing. Soalan terakhir ni lagi bagus, buka kamera masing-masing. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu cara tekan kalkulator je. Punyalah senang. Tapi tips dia cikgu bagi, bila kita nak tekan kalkulator, tekan satu-satu. Kita tekan satu-satu. Jangan tekan sekaligus macam ni. Jangan tekan sekaligus. Takut kamu hilang markah. Dia ada markah jalan kerja. Tekan kalkulator 4/2. 4/2 dapat berapa? 16. 16. Tolak. Punca kuasa 3. 27 dapat berapa? 3. 3. Bahagi. Tekan negatif 1 tu dalam kurungan. Siapa tak tekan dalam kurungan salah. Negatif 1 dalam kurungan. Kuasa 3 dapat berapa? Dapat berapa? Berapa? Negatif 1 kuasa 3 dapat berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1. Lepas tu nak buat apa? Tekan je sebiji. 16 tolak 3 bahagi negatif 1. Dapat berapa? Cuba tekan. 19. 19. Yang ni pun 3%. 3 markah dekat sini. Senang je. Cara tekan kalkulator je. Jadi sebenarnya yang nak lulus dalam UASA ni senang sangat. Cikgu dah habis dah nak ajar kamu untuk malam ni. Minggu depan cikgu pergi kepada bahagian C. Cumanya untuk malam ni cikgu nak bagi tahu kamu nak lulus dalam UASA ni senang sangat. Dia tak susah macam yang kamu fikir pun. Bahagian B semua jawapan dah ada dalam kertas. Kamu tinggal bulatkan, kamu tinggal write, kamu kena tinggal gariskan. Bahagian C kira-kira, ya kira susah. Ada je soalan senang macam ni. Jadi kalau boleh cuba skor. Kalau boleh cuba skor UASA. Boleh ke masing-masing cuba skor?